Sah selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu pagi ini bagi sesi breaking news hari ini 13/11/2020. Hari ini 13/11 adalah saat yang dinantikan oleh negara Amerika Syarikat. Siapakah yang bakal memenangi pilihan raya presidential election ataupun pilihan raya presiden bagi sesi penggal 2020. Alright, yang mana kita akan sekarang 2 malam lah kan, dia masih 2 hari bulan, kita dah 3 hari bulan. So besok kita akan dapat tahu perkembangan terkini siapakah yang akan mendahului. Kerana cara US ni sedikit berbeza, dia tak sama macam kita. So far dari segi kalau kita lihat semalam dan saat akhir kempen yang berlaku semalam, kita dapat lihat pasaran saham begitu volatile di Malaysia pagi semalam dengan kejatuhan. But hari ini cuba untuk berada dalam positif dari segi petunjuk pasaran FBNK LCR kita. Begitu juga di Amerika Syarikat, kita banyak pagi semalam pasaran hadapan juga dalam keadaan negatif. Tetapi apabila pasaran dibuka pada malam tadi, kita dapat saksikan bahawa kenaikan Dow Jones membuat lonjakan, hampir 2% sebenarnya. Hampir 2%, tetapi ditutup pada paras hanya 400 mata. Jadi satu keadaan yang bagus, right? Kerana saat-saat akhir pasaran membuat lonjakan. Tapi bagi saya dia hanya bersifat sementara kerana kita akan lihat apakah hasil perkembangan daripada keputusan pilihan raya akan diumumkan. Dan begitu juga bagi saya perkara yang penting yang Amerika Syarikat yang kita akan nantikan adalah tentang Federal Reserve meeting yang akan berlangsung pada esok, tetapi resultnya pada hari Khamis yang kita akan tahu Khamis atau Jumaat. Jadi dan termasuk negara kita hari ini, Bank Negara kita akan bersidang untuk menentukan arah tuju polisi kadar faedah kita untuk sesi kali ini. Setelah penurunan demi penurunan, ada yang menjangkakan akan berlakunya penurunan, ada yang menjangkakan tiada perubahan. Jadi sama-sama kita nantikan keputusan yang akan diumumkan oleh Bank Pusat Negara kita, Bank Negara pada sesi dagangan sama ada tengah hari ataupun petang nanti. Okey. So itu yang saya rasa tak ada katalis yang baru untuk kita kongsikan sebenarnya, tapi hari ini kita mungkin boleh kongsikan keadaan pasaran kita semalam. Semalam agak menarik. Kalau kita lihat pasaran di sebelah pagi agak slow, agak perlahan, right? Tetapi di sebelah petang kita dapat saksikan minat belian terhadap saham-saham terpilih. Begitu rancak didagangkan. Apakah sektor semalam yang begitu rancak didagangkan di Bursa Malaysia? Dan saya percaya ramai yang meraih pulangan yang baik semalam dalam keadaan pasaran yang begitu volatile, tetapi saya percaya ramai yang tersenyum gembira bagi permulaan sesi dagangan November ini. Kan, hari ni pun mendung kat luar tu kan. Di Lembah Kelang ni masih mendung, hujan. Semalam pun hujan. So apakah saham semalam yang memberi pulangan luar biasa? Saya ada kongsikan senarai saham-saham bukan untuk beli. Saham-saham dalam satu sektor yang begitu rancak didagangkan sejak minggu lalu sebenarnya. Tetapi kita dapat lihat dan dapat saksikan semalam hampir keseluruhan saham-saham tersebut membuat lonjakan. Alright. Sektor mana? Dan saham apa? Alright. Saham apa? Komen sikit. Saya percaya siapa yang untung semalam? Wah, seronok you all yang mana baru belajar penggunaan screener. Oh, raya kan. Saham tu membuat signal dan kata yuran terbayar. Yuran rendah sangat. Itulah silap lah harga yuran tu. Tak apalah, yuran tu akan dinaikkan pada sesi yang akan datang. Kan? Sebab cakap ni murah sangat yuran tu. Tapi tahniah saya ucapkan kepada mereka yang terlibat dalam sektor logistik. Alright, sektor logistik. Yang mana kesan daripada pengumuman oleh pihak kerajaan sebelum ini, yang mana currently di Malaysia kita ada 109 courier service kat Malaysia.
Alright, jadi the Malaysian Communication and Multimedia Commission MCMC pada minggu lepas menggantung ataupun menggantunglah, maksudnya suspend kan, menggantung pengeluaran lesen baru kepada syarikat-syarikat logistik. Maksudnya kalau ada syarikat logistik yang baru nak dibuka di Malaysia, kerajaan menggantung segala permohonan yang ada dan sehingga tahun 2022, right? 2022. Jadi apa yang berlaku kesan daripada pengumuman yang dibuat oleh kerajaan tersebut, kita dapat saksikan bahawa syarikat-syarikat logistik membuat lonjakan, right? Saya percaya dia bermula dengan saham Nationwide, walaupun kategori saham Nationwide ini adalah syarikat PN17, syarikat yang mempunyai masalah keuangan, tetapi apabila katalis dalam pasaran bercerita tentang logistik ini, right? Kita dapat saksikan semalam saham Nationwide meneruskan aliran meningkat. Kita dapat saksikan saham GDEX, Post Malaysia, kan, C Jensen, TN Logis, banyak. Apa ni? Banyaklah saham-saham dia. Siapa jual komen? Sama. Saya tengok komen korang. Kan, korang dah mahir dah bawah ni. Semalam saya dah share dalam grup Sembang Saham kan, senarai tu. Walaupun dalam tak ada Nationwide lah. Kan, tak ada Nationwide. Tapi ada saham-saham lain yang dikongsikan semalam. Alright, lagi apa saham-saham yang ada? Mana dia? Tak nak keluar pula kat saya punya Sembang Saham punya ni. Apa? Apakah saham-saham yang ada yang saya kongsikan semalam? Kita ada GDEX, Post Malaysia, Tasco, Freight Management, CJ Century Logistics, Zinhua Holding, Harbourlink, Tiongnan Logistics, Complete Logistics, Integrated Logistics, macam-macam logistik lah. Macam-macam ada. Satu bursa ada. Kan? Jadi ada je peluang di situ Tanjung Express tak listing. CCM bukan. Logistik. Kita cerita tentang logistik. Freight. Okay. Banyak Zinhua. Bagus. Right. Jadi sebab permohonan baru dibekukan sementara. Tu ayat senang. Terima kasih. Sektor tanah palan. Dia kata permohonan baru dibekukan sementara je tu. Tu dah. Pas tengok. Saya pun terlihat lidah. Tengok sahabat kita membetulkan. Terima kasih. Alright. So inilah syarikat-syarikat yang membuatkan kenaikan. Dan sebenarnya adakah kaitan dengan pasaran saham tentang Joe Biden, tentang Trump? Tak, sebenarnya tidak. Katalisnya tentang pembekuan pengeluaran lesen baru ni dan ianya pasaran bertindak balas sebab hari ini kalau seperti anda sedia maklum, pasaran dikuasai oleh pelabur-pelabur runcit. Jadi apabila pelabur-pelabur runcit ni, dia apa saja katalis yang pelik-pelik ini dia belasah je. Kan? Ini dia panggil sentimen. Sentimen pasaran yang mana news sebab tu ini yang berlaku sepanjang tahun 2020 ni. Market sangat sensitif dengan keadaan persekitaran, dengan katalis-katalis dalam pasaran. Begitu juga hari ini. Haji, tapi kenapa glove dah turun lagi ni? Glove tuan-tuan, saya ulang. Glove dibimbangi, kenapa syarikat-syarikat glove masih belum ada sebarang kenaikan dan masih berlaku penurunan disebabkan oleh dibimbangi pada bajet yang akan dibentangkan pada hari Jumaat nanti berlakunya windfall tax. Kan? Jadi sebab itu saham-saham ini mengalami kejatuhan sebab windfall tax ini pernah dilakukan semasa berlakunya kegawatan ekonomi sebelum ini. Alright, windfall tax ni adalah tax yang dikenakan terhadap syarikat-syarikat yang mendapat hasil pulangan yang luar biasa dalam satu keadaan. Alright, jadi ini menyebabkan kenapa saham-saham glove masih belum ada minat belian. Okay? Tapi still dari segi teknikalnya taklah kata dah game over kan. Cuma sebab itu katalis sentimen sekali lagi Pak. Sentimen yang menyebabkan para pelabur, para pedagang bimbang sekiranya berlakunya windfall tax terhadap syarikat-syarikat ini. Biasanya harga saham itu akan terus mengalami penurunan disebabkan oleh tekanan jualan. Ini yang kita kena faham tentang sentimen pasaran. Anyway, semalam kalau kita lihat sekali lagi selain daripada saham-saham, ada yang untung tak semalam ni? Sedang? Ada yang untung? Saya dapat juga lah semalam, GDEX. GDEX. Ada yang untung? Siapa kau untung sama apa semalam ni? Okay. Sambil bantu saya klik button share. Klik button share agar lebih ramai dapat menampak. Ada 1,000 orang live bersama kita. Kita vaksin di Korea, ya betul. Vaksin bagi saya selagi isu vaksin ni satu sentimen yang kuat sebenarnya tuan-tuan. Yang kita kena lihat kerana ianya belum hadir lagi ke Malaysia. Kita tak tahu, kita dah cuba negara kita bekerjasama dengan beberapa buah negara pengeluar vaksin yang difahamkan mereka dalam proses pengeluaran vaksin ini tapi masih belum sampai ke Malaysia. Jauh lagi perjalanan. Pastinya ia satu katalis yang penting terhadap pasaran.
Alright, jadi boleh. Sebab tu semalam CCM masih bertahan breakout kan. Banyak saham-saham vaksin ini pastinya akan ada ruang dan peluang untuk kita lihat. Kan sekarang ni dia jatuh pun tak ada jatuh apa pun, relax di situ. Saya tahu kau banyak saham bantai. Bantai. Kan? Kau banyak saham apa? Sama ada. CCM tak ada. Ke apa? Pamanega, Dio Farma. Whatever lah. Alright. Jadi ini best kan bila kita tahu money flow tu di mana, katalisnya apa, kita tahu saham apa yang kita nak pilih. Ini best. Tapi bila orang tak ada ilmu, dia mengaba. Yalah, orang buta mengaba, dah pasaran mengaba. Kau beli apa? Mengaba. Kan akhirnya sesat jalan. Jangan tuan-tuan, jangan sesat jalan dalam pasaran saham ni kan. Dia punya penangan tu demam. Jangan boleh demam. Bukan demam sehari tu, boleh demam tak kebah-kebah. Kan? Sebab pasaran saham boleh mengalami kerugian. Kan? Bukan untung je. Right? Tak habis-habis lagi. SOS lah, N-Touch lah. Cukup-cukup lah. Apalah saham-saham mengagut semua ni korang ni kan. Tapi itulah dia sebab kita mengaba. Kan? Kesian mereka. Gretek juga padu kan. Siapa yang hadir sesi labur saham pada hari Sabtu, webinar labur saham, kajian kes kita adalah saham Gretek. Semalam dia 10%. Relax je. Dia turun 72, pergi RM8. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Reversal candle. Padu. Betul, semalam juga sebenarnya kita dapat lihat saham-saham. Saham-saham kita dapat dengan teknologi. Yes, teknologi kan. Kembali. Kita dapat lihat saham-saham seperti UWC, Gretek. Semua most a good stock. UWC, saham-saham yang kita dapat teknologi ni membuat reversal. Saya tengok kat pagi merah semua kan. Lepas tu petang semua hijau, luar biasa. Bursa pun. Kan? Tapi orang tak beli lagi kereta tu, mahal kita ni. Mahal. Sedangkan boleh je. Korang sekarang suka sampai N17. Kan? Saham masalah. Saham yang memang boleh rugi besar. Tapi seronok kan. Saham-saham naik banyak. Itu yang korang suka. So all the best to you lah. Kan? Tak komen dah lah. Kan? Sebab dah cakap jangan beli, elakkan. Tapi nak juga saham-saham tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri mau ingat. Sendiri mau ingat kan. Dia nak juga Vivocom terpulang lah. Dia tak kena lagi kan. Tak terciduk lagi. Dah terciduk baru dia nak menyesal. Tapi dah terciduk menyesal tiada gunanya. Gua apa pagi tuan-tuan kan. Dia biar santapan pagi ni sentap sikit. Sebab degil, nak buat juga silakan. Bismillah. Duit korang bukan duit aku pun. Suka hati korang lah nak buat apa pun. DNO betul, DNO baru semalam. Okey, jom tengok saham-saham yang menarik minat kita pada sesi semalam kalau kita dapat lihat saham Unisem, GHL System, DNO, Gretek, Vitrox, Penta, Inari, UWC, GHM. Macam-macam ni tuan. Tapi saham ni kau tak ada kan? Kau nak juga SOS kau. Tak apalah, terpulang. Kan? Kan duit masing-masing. Tapi dari segi teknikal, saham-saham teknologi semalam antara yang saya nyatakan bukan suruh beli, saya suruh kaji. Saya hanya membaca saham-saham yang ada dalam radar, terutama saham-saham teknologi pada pagi ini. Dan saya tak terkejut pagi ini kejap lagi kita akan lihat saham teknologi ini kebanyakan akan membuat gap up. Alright, kesan kenaikan Dow Jones dan Nasdaq pada sesi dagangan semalam. But again, saya ulang, berhati-hati kerana minggu ni every day ada katalis besar yang akan diumumkan, pastinya pasaran akan sedikit volatile. Bukan sedikit lah, banyaklah volatile dia. Okay? Jadi itu adalah saham-saham teknologi yang kita dapat lihat semalam dalam radar yang aktif, yang make a comeback. Dan of course, saham-saham berkait rapat dengan logistik, okay, seperti Nationwide, PN Logis, Seagenson, GDEX, Post Malaysia. Alright, ini semua syarikat-syarikat yang membuat lonjakan. Right, dia campur-campur dan mari kita tengok saya buat main show kalau kita boleh sell breakfast pagi ni. Kadang-kadang pasaran yang tak menentu, siapa kata tak boleh buat duit, boleh je kalau kita ada ilmunya, kalau kita tahu apa kita lakukan. Alright, so jom kita go through some stock. Syazwan ada bersama saya pada pagi ni. Wan, tak apalah, Wan ada, tak payah aku cerita bab saham apa. Wan, silakan Wan. Saham apa? Jom kita tengok screener kita Wan. Apa yang berlaku semalam? Seronok tu orang kata yuran dah terbayar. Kan? Alhamdulillah. Apa magic itu? Apa magic malam yang kita dapat lihat pada sebelah pagi kita dapat lihat pasaran agak lemah, yang mana number of share yang breakout agak kecil, tetapi kita dapat lihat saham-saham membuat reversal pada sesi petang sebenarnya.
Betul. Right? Sesi petang dapat lihat saham-saham membuat lonjakan. Dapat lihat GDAX lonjakan akhir post Malaysia. Mungkin kita boleh go through lah some stock ni, GDAX post Malaysia yang mau breakout semalam. Alright, dan hari ini RHB Investment Bank research membuat saranan, bukan saranan belilah, saranan atau cadangan watch list, right? Watch list pada hari ini adalah saham-saham seperti krono, freight management, complete logistik. RHB pun ada dua saham paket rapat dengan logistik, iaitu complete logistik dan juga freight management, dan saham Ocean Vantage. Kronologi adalah teknologi, Ocean Vantage dalam radar RHB. Macam keluar dekat screener BTST je ni. Apa dia? Dia macam ada keluar kat screener BTST je ni. Ada jom tengok screen kita. Jom sekali dah. Ni semalam kami merembat sama BTST teknik. Okey, tahu. Tu dia apa? Penuh kau dia punya screener kami kau. Kita tengok saham. Sebab itulah SOF memanglah dalam BTST semalam. Ada kan? Cuma banyak saham-saham yang lebih menarik daripada saham-saham super penny. Tentu dia GDAX ambil kau. 3 hari. Dan anyway GDAX ni kita dah kongsikan semalam kan? Boom. XOS memang ada, dia membuat dia breakout resistance. Tapi ini pun dah dahsyat. Tapi kalau nak masuk no problem lah, suka hati lah. So Vivocom semalam setelah berlakunya consolidation juga membuat lonjakan luar biasa. Okay, tu dia. Ni kita go through lah. Kau tengoklah kat screen tu. Ni gambar-gambar saham-saham breakout semalam. Tu dia. Nationwide. Dari segi kita mengguna time frame 1 hari dan juga 1 jam, Iwan. Dua time frame yang digunakan. Semalam juga ni Magic Show. Apa berlaku kat Eka sebenarnya ni? Ramai kata Eka buat mi je. Asal meletup. Orang makan mi di rumah ke? Ada persamaan dengan counter PN17 lain. Ada persamaan counter 17 lain juga. Padahal orang suka sama-sama masalah ni kan. Bursa dah warning dah, dia nak juga beli saham tu. Tak apalah. Sebab dikatakan Baby ada yang relatekan dengan bila bursa takkan ambil tindakan kepada counter PN17 ni. Dia bagi action tu di-postpone. So jadinya maybe itu antara satu catalyst yang tak disangka. Tapi sebenarnya bukan kami nak galakkan untuk masuk counter sebegini. Yang FA dia ni boleh dikatakan tak seberapa lah FA dia. Kalau kita tengok sendiri dekat TradingView website ni, kita boleh tengok FA dia semua. Di sini saja saya dah tahu dia rugi. Dia bukan company yang making profit sebab price to earning ratio dia negatif. Yes. Alright, negatif. Okay. Taklah teruk sangat kan. 0.1 tu still boleh, kalau tengok banding Post Malaysia pun syarikat yang rugi. Right, Post Malaysia lagi lah earning per share dia 0.34 sen, lagi tinggi sebenarnya. Kan, berbanding saham Eka 0.01. Jadi sebab itu orang strong buy signal semalam dekat screener. Post Malaysia semalam kau tengok dalam keadaan pasaran volatile, Nationwide memberi pulangan 40%, Post Malaysia 12%, Eka 21%. Saudi ni adik-beradik Eka ke apa? Saudi burger. Makanan kan, consumer. Dia cakap dia punya scallop dia sedap. Tapi yang pasti kalau kita lihat tu CJ Search logistik naik. Alright? TN Logis, Tiong Nam Logistik naik. Target lah Haji. Semua breakout semalam. Ya Allah ya tuanku. Semua kalau kita set breakout and dapat 7% tu confirm hit. Dan dia sebenarnya sebelum breakout berlakunya reversal. Betul. Kan dia bukannya terus breakout. Terkejut tuan-tuan. Alumni Indo-Strategic. Kan sebab tu saya kata you nak pilih teknik mana? Teknik buy on dip, teknik buy on breakout. Alright. Ceiling ni pun katanya terlibat dengan logistik juga. POM 12 juga. Ya Allah. Dan tengok tu. Dari segi time frame ni kan nampak tak? Semua datang waktu petang. Time frame semua petang. Sebab tu alumni you all dilatih untuk mencari dan memerhati keadaan pasaran di waktu petang. Kita bukan suka-suka je suruh korang main belasah. Tapi semalam Ibrahim pun naik juga. Itulah makanan juga je. Pasal semua duduk rumah makan ni aku tengok. Ya Allah. Makanan juga. Tapi kat sini lah Ibrahim dia pemakanan kan, tapi kat sini tak transportation sebenarnya dia adalah makanan. Harbour juga. Teknologi harbour juga. Ya Allah, transportation kan tu. Freight management, transportation kan semua breakout lah. Ya Allah ya Tuhan. Bersepah. Tu saham favorite. Padahal Ocean Vantage RHB bagi. Ocean Vantage juga breakout kan? Cuba breakout. Yes, breakout. Breakout pattern.
Nampak tak? Bila RHB bagi, para analis RHB membuat watchlist dia, sama je. Satu bila kita mahir satu teknik tu, tak ada teknik pelik pun. Ini bila tak jadi je, teknik salah. Haji salah. Tak pernah salah lah. Teknik tak pernah salah, kau tu yang salah. Gratex memang power. Kagum saya tengok kenaikan dia. Daripada 72 dia boleh tolak tu, reversal. Itulah reversal candle. Dan nampak tak, dari segi 1 hour chart pun nampak dia bergerak di waktu petang. Pom. 73, 74, dia pergi RM8. 10%. Kan? 7 sen. 70 sen. Satu kenaikan. 1,000 unit pun dah boleh dapat. 1,000. Tapi nak juga saham murah. Nak buat macam mana kan? Saham murah boleh buat 100% je. Apa dia? Saham murah 100%. Lupa. Nationwide boleh buat 100%. 200%. Lupa. Kan? Lupa. Okeylah. Ni banyak saham-saham semalam dalam keadaan pasar. Boiler Mac masih dalam radar lah. Alamak. Ketika saham-saham lain jatuh, dia buat reversal candle engulfing. Luar biasa. Betul Haji. Itu kaedah buy on dip. Entry bila tu? Semalam Dia ikutkan yang ni belum lagi di-customize untuk buy on dip. Tapi ni buy on breakout. Ada ilmu, kita pun boleh tahu ini adalah bullish engulfing. And katakan untuk trading view ni sendiri pun kita boleh buat candlestick pattern. Recognition. Yes. Contoh kita nak cari bullish engulfing. Ramai tanya adakah nak hit and run atau nak swing secara peribadi. Dia bukan election tuan-tuan. Minggu ni berdiri katalis negatif. Nasihat saya berhati-hati. If you see money, you want to take money, go ahead. Kan? Duit depan mata, jangan nak tengok je. Kan? Jadi with the current situation, katalis masih banyak perkara-perkara yang dinantikan oleh para pelabur. Right? It's up to you. Kalau you nak swing pun saya tak ada masalah. Kalau you nak BTST pun tak ada masalah. Alright, you buat apa yang mengikut matlamat pelaburan atau teknik dan strategi yang you guna pakai. Alright. So itu antara cantik lah dia punya reversal, tapi volume semalam not bad, tapi reversal very strong reversal. Ini antara saham minggu lepas Isnin lepas. Dia breakout, dia rehat, hari ni dia come back. Boiler Mac. Okay, interesting. Right. Lain lah. Trimode pun ni juga. Trimode pun transportation reversal nak breakout. Ya Allah, banyaknya. Haji, ni macam waktu awal bulan 5 bila satu cloud naik, semua naik. Post Malaysia. Lah. Abang dia. Abang Long dia. Abang Long. Saya dia post Malaysia. Wah, terbaik. Terbaiklah kan. Oh lala, selamat. Kalau dari segi teknikal boleh saya ulas sikit Haji? Boleh, sila. Okay, so bila kita nampak contohnya kalau siapa peserta SMC hari tu, saya bagi mereka untuk menggunakan indikator yang boleh dikatakan all in one. Jadinya kita sebagai trend follower, kita kena berkawal lah dengan trend. And bila kita tengok umpama macam sebenarnya post ni nak buat higher high, higher low. Ini adalah satu teknik yang dikatakan kalau kita nak cari counter uptrend, kita carilah dia daripada awal-awal. Kalau boleh dekat buku lali. Janganlah dekat ujung-ujung umur rambut ni baru nak beli. Betul. Setuju. Itulah penting buat homework. And then cantik je dia membuat contohnya satu tujahan demi tujahan. Ni lah dikatakan the very basic yang diajar dalam terprotege sendiri. Ni yang saya belajar Haji. Bayangkan daripada 2017 masih lagi relevan. Bohonglah, ini bukan teknik kita cerita, ini teknik yang telah diwujudkan sekian lama oleh pakar-pakar analisa saham. Bukan kita cerita pun. Diorang kata breakout tak jadilah Haji. Ya Allah, ini apa ni? Itu optimistik. Haji, dia tak salah berangan. Berangan tu percuma. BDTL tu dia. Dan dia buat pattern yang sama pada bulan March April ketika berlakunya PKP. Betul. Pattern yang sama. Dan cubaan apakah dia mampu untuk membuat breakout the previous high during PKP. Tu yang Jazul tak target tak macam itu sekali. Tak jadilah tu jual. Haji, boleh tak saya nak bagi diorang pening sikit je kepala?
Share. Ni Orang suka kalau beli orang. siapa yang dah join sendiri kelas trading the charts, bayangkan kita boleh gunakan ilmu Fibonacci. Sama tak? Fokus kau sama tak? Haji, Mana begitu? boleh ke jap? Kita tarik sikit lagi. Boleh lah kot, boleh lah kot. Oh, melampau kau. 16. 18. Diorang dia tunggu kau, diorang nak tunggu 18 baru beli. Okey. Sebab 52 yang break out. Maksudnya dia kena tunggu sampai even pencuci kasut tu pun cakap pasal tenggelam post lah. Baru dia beli. Ini tuan-tuan, sebab tu saya tahu you ada banyak teknik yang you boleh gunakan, kan? Jadi fleksibelkan diri, you bukan belajar satu teknik, you ada 13 teknik. Jadi pandai-pandailah gunakan kaedah yang ada. Ni contoh lah, kau jangan berpening. Okay. Okay, Wan, jom tengok dari segi indeks Wan. Saham kita dah go through. Right, kita tengok indeks kita. Kita ada 4 minit sebelum pasaran dibuka. Haji dah go through crypto ke? Tengok kripto juga boleh. Kripto, CPO. Kripto so far masih lagi dalam fasa consolidation phase. Maksudnya dia dah naik sini. Biasa jajaran dia akan test dulu adakah ini adalah strong support ke tak. Selagi tak patah ni okey lah, just nice. Okay, Jun. And then kita komo pula, bukan komodo lain. Komoditi. Semalam inilah Haji nak cerita ke yang pengalaman? Saya semalam pengalaman saya lah, pertama kali lah kan. Saya tak terlibat dengan komoditi ni, crude palm oil ni, tapi semalam teruja sajalah saya buat cubaan membuat pembelian. Tak sangka untung 10%. Daripada modal lah kan, dapatlah. Kan dia buat macam cantik nak pusing balik je, saya bayar aku jual semalam. I buy back. Kan? Ada chance nak balik je. Sebab dia buat hammer kat bawah, cantik. Ni best kan, saham ni bila kita faham dari segi fundamental technical sentiment, kita boleh gunakan untuk produk-produk instrumen pelaburan yang sah. Tapi pastikanlah kita ambil yang sah dan patuh syariah. Janganlah ambil yang tak patuh syariah pula kan. Ni yang kita kongsikan semua yang patuh syariah. Okay, looking good. Okay. Teknologi sektor, index. Oh, nice. Hammer good. Semalam banyak buat hammer kan? Yes, hammer. Haji, kalau ada yang tertanya kan, inilah line keramat tau. Line keramat. Jauh lagi berjalan. Kalau dia tunggu line keramat tu, masalah aku takut dia meninggal awal. Jauh sangat. Okeylah Haji dia sekadar bergurau senda je ni. Ya, kita nak diorang dah murung sepanjang 2 minggu ni pasal saham tak naik-naik. Jadi kita ceri masuk sana pada pagi ni. Itu pun kita tak nak sambung dah ni sebab tu kena kod nak share, nak like pun tak nak tekan. Beribu tengok. Tekan like pun kena kod. Like. So ini adalah sesi terakhir kita pada hari ini tuan-tuan jadi sebab tak ada like, tak share 500, jadi ini sesi terakhir kita pada hari ini. So breaking news kita jumpa lagi pada hari-hari yang bila lain lah. Tak ada sebab tak cukup 500 like dan share tak ada. So ni sektor bursa healthcare. Healthcare pun semalam masih ada dan berada di tahap sokongan yang agak kuat tu. Sebab saya tak nampak any buy signal. Tapi apakah kesan daripada kenyataan ketua pengarah kesihatan tentang vaksin? Apakah saham-saham vaksin akan aktif seperti CCM dan lain-lain? Nampaknya semalam ada minat beli yang kuat. Okey. Health dekat mana? Dia so far macam dia bukan agresif lah sebab kan hari ni the election race. Yes. Election, Bank Negara punya pengumuman kan, besok result election, lepas tu kita ada FOMC pula, lepas tu kita ada budget, jadi pastinya banyak perkara yang perlu kita lihat. Alright, dan pastikan berhati-hati walaupun mungkin berlakunya reversal but very weak because of the sentiment kat luar masih belum membenarkan untuk kita berada agresif dalam pasar. Ini semalam ada yang untung 40,000 yang PMC. Terima kasih Haji, 42,000 untung semalam. Wow, hari pertama dagangan November 40,000. Dah tak buat apa-apa dah, tutup laptop dah. Kan apa ni? So let's go through, pasaran akan dibuka bila-bila masa. Pada pagi ni. Saat. Saya pun nak buka lah saving screen. Macam biasalah kita nak tengok top 30 gainer je. Kalau aktif ni biasa akan penny je. Alright. Okay, pasaran telah dibuka. Wah, awal-awal jauh.
Hijau, 200 terus buka hijau. 40 je. Wow. Kenapa Tommy naik 25%? Sebab Tommy baru mengumumkan prestasi keuangan yang luar biasa. Wow. Sebab itu Tommy membuat lonjakan pada pagi ni. Gap up terus kerana Tommy result dia yang diumumkan semalam. Alright. Syarikat Tommy meraih net profit for the third quarter jump by more 6 times kepada 13.6 juta ringgit. Tommy, lagi. Oh, dahsyat. Itu dia. Ni katalis. Tapi dia tak beli dia tak beli saham Bilcon Catalyst. Beratur beli pulut dakap semua tu Ya betul. Dan hari ni nampaknya saham-saham dalam radar kita adalah saham-saham yang rapat dengan ni menarik pagi ni. Banyak yang tiba-tiba aktif ni. E-Metal, A-Media, E-Metal, Metal macam ada minat pagi Ya, ni. Metal ada minat sikit. Sebab silver is going up. Wow, macam nak tengok kat investing.com. Silver Bukan breakout saya. commodity. Futures market US so far belum ada positif Not bad. Still not bad. But still early. Silver memang naik Haji. Dia Silver. Saya rasa silver breakout. Dia naik, lepas tu dia rehat sikit. Ni daily dia. Dia baru macam break from $23.5. Dia dapat 24.15 tu. Okay, breakout resistant je lah. Not bad. No lah, bagi saya kalau tengok sekarang dekat top gainer, yes, Unisem! Mesti dia keluar dekat screen RGB juga saya rasa. Itulah kalau ikutkan saya waktu SMC tu saya macam nak bagi je semua screener tapi nanti diorang lah yang akan jam kepala otak. Mana nak bagi? Satu nak pilih mana Kita tengah loading. Tapi 55 breakout 558. Wan, saya nak buat live jual lah. Boleh tak? Boleh. Haji, silakan. Mari kita jual Unisem. Cari duit breakfast. Siling 558. 559. Sel. Dapatlah 2,000 kan. Siapa nak bagi 560. 560. Tengok dapat tak? 560 563. Mesti dapat. Dengan lapas 562. Haji nak terus kan? 562. Ya Allah. 563 lah. 53. 564. Haji jerung. Banyak Dan nampak dia ada match. Haji nanti diorang kata tipu. Cuba tekan match tu. Okay. Order status. Tuan-tuan, ini saya ajar macam nak sell order. Sell order. Tu order match completed. Alhamdulillah Haji. Terbukti Haji bukan sekadar cakap je. This is result. Allah, thank you for order screener apapun. Memudahkan urusan saya. Pakai screener ke? Saya dah kelengkau, kau jangan main-main. Diorang kata, Haji masuk kelas, salah ke aku belajar pada anak murid aku? Breakup Wah, ni Siling pun ramai yang untung lah pagi ni Saya lah. Malaysia. GDEX, selamat Hari Raya, tahniah pada GDEX. Lagi 10% pagi ni. Alright, GDEX 53.5. Nak target berapa Siling ni? Nationwide, pagi ni lagi 4%. Resistant kat sini. Dahsyat. Post 2 hari lagi lah. Tapi post dia macam kalau yang takut beli kaunter bangsawan ni dia rasa macam lambat kaya. Tapi kena ada mindset yang macam ni. Kaunter atas RM1 ni sebenarnya dia punya pergi lagi laju. Sebab apa? 1 sen dia naik, 1 bit. Tapi kalau kaunter bawah RM1, 1 bit dia setengah sen. Saya beli semalam dapat 20 sen pagi ni, 20 sen. 20 sen kali 10,000 selesai lah. Breakfast. Sebab kenaikan dia lebih banyak dan kejatuhan dia pun dia tenang-tenang. Itu cara saya lah. Tapi anyway, jangan masing-masing cara masing-masing. Risk reward ni masing-masing. Kan? Dia tak boleh ikut orang pun. But anyway, this morning interesting agak menarik. Berapa dah aku punya Unisem tadi tu? Ya Allah, tak apalah dah jual dah. Saya nak tanya siapa ada GDEX semalam? Siapa beli semalam? Dah senyum dah hari ni. Tu dia saham-saham yang hari ni. Ni yang apa Wan? Yang momentum
Ya. Post dalam grup Telegram klien kita. Berapa Jangan tak kisah yang mana tak belajar pun kita bagi kepada klien-klien RHB kita. Itu sokongan kita kepada klien kita. Kan, tak perlu risau waktu. Jadi tanya, I dapat tak alumni teknik asas dan semalam hari ni dapat tak 10%? Dah tu Alhamdulillah, bulan November baru 2 hari kita dah dapat 10% untuk bulan ni. Alhamdulillah, dah boleh buat aktiviti lain, dah boleh buat rutin lain-lain kan. Tak apa nak tengok saham ni hari-hari. Kita dah achieve 10% sebab misi kita 10% sebulan. Right? So okeylah, saya nak ke hospital. ni? Masih belum sihat. Jadi kita doakan mereka, Wan. Terima kasih Wan kerana bersama dengan saya. Thank you. Seronok dah. Diorang mesti nak buat hari-hari. Tapi syarat dia 500 lah share baru Wan nak appear hari-hari. Kan, diorang seronok lah kau share kau punya screener tu kan. Diorang nak lah benda tu. Nak lah tu. Anyway, minggu ni kita ada, insyaAllah minggu ni kita ada kelas malam ni kepada The Protege 07. You ada sesi bersama saya. Malam besok, you akan bersama dengan Hafiz Tokyo untuk alumni The Protege semua. Dan insyaAllah Khamis kembang saham. Sabtu ada sesi bersama saya kepada mereka yang zero. Sebar-sebarkan, bantu saya sebarkan program percuma. Saya nak buat Q&A, ramai yang itu kata Haji tak puas nak bertanya. So saya nak bawakan sesi tersebut hari Sabtu ni secara percuma kepada mereka yang zero. Hari Ahad insyaAllah ada program bersama Bursa Malaysia I sekali lagi untuk alumni. InsyaAllah hari Ahad bersama MY, tak salah MY. Doakan bersama MY. Oh, tak berhenti lah korang ni. Kan? Moga perkongsian-kongsian ilmu ini memberi manfaat khusus buat alumni The Protege. Right? Okay? Okay? Selesai. Alhamdulillah. Jadi, ada rezeki kita jumpa. Kalau cukup 500 share, sambung besok. Like 1,000, 500 share, sambung break ini besok. Kalau tidak, kita buat tertutup je lah. Kita buat untuk alumni je lah. Zoom je. Kan? Tapi Zoom tak tengok balik lah. Kan? Itu yang tak best. Before kita ending, 3 minit lagi Wan. Apa keadaan pasaran sekarang? Kalau kita tengok saham top 10 yang paling aktif didagangkan, top loser dalam pasaran dan top gainer dalam pasaran sekarang. Sektor mana yang sebenarnya kita lihat sekarang diburui oleh para pelabur? So far memang dikuasai. Penuh lah. Banyak counter yang menarik. Tapi inilah contohnya bila pagi orang buat BTST, beli semalam, nampak? Pagi ada buy, banyak lah tu. Lepas tu ada selling pressure, mesti ada. Normal. Sebab tu beli petang seronok, pagi boleh jual. Nah, saya buat bukti yang sama Sebab tu kaedah beli petang, jual pagi ni satu benda yang best lah. Oi, 558, wah 56 Wan Unisem. Vitrox, UWC, see all the same stock lah Dan MPI. Saya boleh nampak saham-saham teknologi radar UWC, Vitrox, MPI, Unisem, Hong Yong Industry, all the technology sector Dan saya nampak juga tadi saham logistik diikuti dengan saham Glove juga aktif didagangkan kat bursa pada pagi ni. Not bad. Oh, dia belum lagi, dia kena tunggu 15 minit. Dia delay. Yep. Masih awal untuk kita katakan. Tapi tadi saya nampak dekat top gainer ni bercampur di sektor lah. Pharma Niaga tiba muncul dah radar dah kan saya kata. Bila ada katalis tentang vaksin, pastinya saham-saham ni akan menjadi rebutan. Ini bintang pagi ni. Okey, saya nak share sikit lawan jap sebelum ni bonus lah. Sebab saya baru dapat list of quarter results yang akan diumumkan. Ini satu perkara yang bagus untuk you all. Alumni yang saya akan share dalam Telegram. Sekejap. Saya nak share dalam you all punya sesi ni. Saya akan share dalam Premier Client juga. Sekejap Dia sekarang ni bila phone ni dah adjust upgrade iOS ni dia dah jadi jam. Saya pun dah pening nak guna benda ni. Dia kena setting lah macam-macam lah. Sekejap Ada saya beritahu lah antara syarikat-syarikat yang akan umumkan prestasi kewangannya pada minggu ini. Kita ada minggu depan banyak. Minggu depan, not this week. This week tak banyak results. Minggu depan akan mula banyak results yang akan diumumkan dan saya akan bagi list ni lah. Bila kita dapat update daripada RHB dan we share. Yang ni saya dapat from other broker but kita tunggu RHB punya summary tentang results QR yang akan diumumkan pada akhir bulan 11. Alright. So sekali lagi
Terima kasih kepada semua yang share, yang like. Saya doakan terus meraih pulangan yang baik. Amalkan ilmu yang telah pelajari, jangan panik sangat, jangan takut sangat. Alright, setiap kejahatan akan wujud peluang, dan ambil peluang ketika nampak peluang. Tak nampak peluang duduk diam-diam. Tidak semestinya kita masuk pasaran hari-hari, kerana pelaburan saham ni kita boleh bertindak as a passive income atau secara active income untuk kita raih pulangan yang baik dalam dunia pelaburan saham. Alright, thank you Wan sekali lagi bersama kita. InsyaAllah sesi Wan live next week pada hari Isnin. Yeah. Alright, dan ramai tanya bila, sabar, kami tengah susun sebab satu hari tak cukup, kami akan buat 1.5 hari plus. Satu hari macam tak boleh kelang kabut nak key in sistem tu. Jadi okey, kita tambah sesi akan datang adalah 1.5 hari campur bonus. Macam Ferrari. Macam Ferrari laju sangat dia kata. Okey, kita slowkan sikit, kita tukar kepada Lamborghini. Salah pula. Okey, terima kasih semua. Saya doakan anda kaya, berjaya dunia akhirat, dipermudah urusan, raih pulangan yang baik dari dunia pelaburan saham agar lebih banyak zakat dapat dikeluarkan, lebih banyak sedekah dapat disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan jangan lupa doa kepada mereka-mereka yang terjejas kesan daripada pandemik, mereka-mereka yang sakit dan juga mereka yang telah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kita doakan dipermudahkan segala urusan mereka di dunia, insya-Allah, dan juga di akhirat. Jumpa lagi esok sekiranya 500 share dengan 1000 like. Kalau tidak, besok tak adalah I see you all. Opening bell je. Dia bunyi dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melabur, selamat berdagang. Terima kasih, Wan. Terima kasih. Sah, selamat, mudah, patuh syariah. Melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah. Melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani.